Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat dalam sesi ini dapat bersama-sama dalam sesi pembacaan kitab Fiqh Manhaji pada kali ini insya-Allah. Jadi pada kali ini Alhamdulillah kita akan bersama-sama untuk membaca tajuk yang sangat famous dan sangat berkaitan dengan hospital, iaitu apa? Berkaitan dengan Al-Jabair dan juga As-Saib. Iaitu perkara ni berkaitan dengan apa ni ya? Iaitu berkaitan dengan Jabirah. Jabair ni adalah Jabirah sebagaimana yang telah kita baca semalam, dan juga yang kedua ialah As-Saib. As-Saib ialah daripada perkataan asibahan, iaitu balutan. Jadi kita ada satunya ialah kerana patah, sama ada balutan, bukan balutan kerana ikatan ke ataupun simen ke dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua kita ada kita balut balut sama ada luka dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita dah baca semalam tentang maksud yang pertamanya, maksud daripada Al-Jabair dan juga Al-Asaib ataupun Al-Jabirah dan juga Al-Asibah, Isabah. Dan juga yang keduanya kita telah baca juga ialah hukum-hukum yang berkaitan. Tapi semalam kita ataupun yang kemarin ataupun yang sebelum daripada ni, sesi sebelum daripada ni, kita telah baca yang agak simple lah kan iaitu bagaimana dan sebagainya. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan baca sambungan daripada topik tersebut. Muka surat saya sekarang ialah muka surat 84. Jadi ianya adalah berkaitan dengan dalil. Dalil-dalil apakah yang kita nak katakan, apa dalil-dalil yang menyebabkan hukum ni timbul. Jadi sebenarnya kita akan baca tentang hadis lah. Bila sebut dalil ni ialah sama ada ayat Al-Quran ataupun kita akan baca daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pada hari ini insya-Allah kita akan baca tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digunakan oleh mazhab Asy-Syafi'i, yang dijadikan sebagai dalil dalam mazhab Syafi'i, iaitu dalil ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga lain-lainnya daripada seorang sahabat bernama Jabir radhiyallahu anhu. Jadi insya-Allah sama-sama kita ni. Tapi sebelum daripada tu jangan lupa insya-Allah untuk kita like lepas ni, untuk kita subscribe, untuk kita tulis komen sekali jangan lupa dan tekan loceng insya-Allah, supaya akan menambahkan lagi kita punya bilangan untuk ni dan akan memudahkan lagi sesi kita seterusnya selepas daripada ni. Jadi hadis yang akan kita baca pada hari ini yang digunakan oleh mazhab Asy-Syafi'i untuk menjadi dalil kepada apa yang telah kita bacakan pada sesi lepas ialah hadis Abu Daud sebagaimana sebut tadi. Jabir radhiyallahu anhu telah bercerita, telah bercerita bahawa dia berkata, kami telah keluar bermusafir. Kami telah keluar, maksudnya kat sini ialah pada masa itu adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ataupun tidak, dia katakan. Jadi kalau ikut dalam riwayat ini ialah pada masa itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bersamalah, tapi Jabir dan juga para sahabat-sahabat yang lain pada masa itu keluar. Jadi itu adalah perkara biasalah kan yang berlaku kepada sahabat-sahabat, iaitu mereka ni kadang-kadang diutuskan ataupun kadang-kadang mereka ni keluar sendiri kan untuk berdakwah kan. Jadi terpulanglah, tapi tak diceritakan di sini. Yang diceritakan di sini ialah mereka telah bermusafir, tiba-tiba salah seorang daripada kami kepalanya terkena batu lalu melukakannya. Jadi dia terkena apa ni, fa asaba rajulan minna hajarun, mungkinlah terhantuk batu ke terjatuh macam mana ke, kena batu, fashajjahu fi ra'sihi, lalu luka kepada kepalanya. Jadi apa yang terjadi? Jadi dia kata kemudian selepas daripada itu tak apalah cerita dia, yang pentingnya kepala dia luka. Kemudian selepas daripada itu ketika dia tidur, kemudian malam tidur ataupun siang hari tidur, lepas tu dia bermimpi. Bermimpi ni maknanya fahtalama, dia sebut kat sini kan, maknanya dia dia
kena mandilah kan. Bila sebut itu kan ihtalama tu kan, summa ihtalama. Jadi lepas daripada tu dia pun mandi tapi sebelum daripada dia mandi tu kan, dia tanya dulu kan. Dia tanya kepada para sahabat dia, adakah kamu dapati keringanan bagiku untuk bertayamum? Dia tak naklah mandi kan, kepala dia luka kan. Jadi tapi sahabat mereka menjawab, kami tidak mendapati keringanan untuk kamu berbuat demikian kerana kamu mampu menggunakan air. Dia kepala luka, tapi sahabat-sahabat dia kata, tak boleh, kena guna air juga, jadi dia pun mandilah. Lalu kemudian dia pun mandi, kemudian dia mati. Innalillah. Jadi maknanya dia mandi dan kemudian dia mati. Kesian dia. Jadi sahabat ni, lalu sahabat lain kelang kabut lah kan macam mana pula ni kan. Jadi mati tu adakah sebab kerana wallahualam lah kerana luka dia tu teruk sangat ke dan bagaimana, kita tak dia disebut kat sini. Yang pentingnya apabila kami sampai kepada Nabi SAW, kami menceritakan apa yang berlaku. Lepas tu mereka jumpa Nabi, mereka pun ceritalah apa yang berlaku tu. Lalu Rasulullah SAW sabda, mereka telah membunuhnya. Qataluhu, Nabi kata, qatalahumullah, mereka telah bunuh. Macam ni, jadi Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala membunuh mereka. Marahlah kan Nabi SAW. Jadi kat sini kan, apa yang kita boleh belajar kan tak? Apa yang kita boleh belajar ialah maknanya sepatutnya kita ni berfikir tentang keringanan. Kalau kita tersalah keringanan, tak apa, jangan tersalah keberatan. Bila ini dalam kes-kes yang mana kita ni tidak jelas yang tidak jelas, yang tak jelas lah. Maksudnya kalau yang jelas, benda tu memang dah wajib, benda tu boleh macam tu, kita dah tahu hukum tu, memang tak ada lah ijma' macam tu, itu cerita lain. Ini kita cerita dalam keadaan yang tidak jelas. Yang tidak jelas maksudnya ialah hukum ni kita tak tahu lagi. Jadi pada ketika itu lebih baiklah kita mengambil yang yang ringan. Sebab apa? Kalau terjadi macam ni kan susah, sampai mati, sampai kan. Jadi begitu juga kita kan dalam kes-kes tapi tiba-tiba ternyata contohnya tersalah lepas daripada itu. Tersalah. Jadi dalam kes ni sahabat tu mandi. Kalau ikutnya ialah kalau ikutnya cara marah Nabi ini ialah menunjukkan bahawa bukan pentingnya kita ni berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu pendapat, sesuatu fatwa contoh kan, dan sebagainya, supaya tidak menyusahkan orang. Kalau salah kerana orang tu tak mati tak apa. Dan dia salah buat, lepas tu dia boleh qada dan sebagainya. Tapi kalau salah tu menyebabkan dia mati macam ni, maka itu adalah menyusahkan kan. Jadi oleh kerana itulah maka Nabi marahlah kepada mereka ni. Mereka qatalahumullah, Nabi kata. Kamu telah bunuh dia. Mereka telah bunuh dia. Nabi tak katalah kamu bunuh dia kan. Mereka telah bunuh dia, itu para sahabat tu kan, seolah-olahnya kan. Bukan makna kena hukum bunuh dan sebagainya semula. Tapi fatwa tu sangat bahaya maksudnya kan. Jadi Nabi kata apa lagi? Kenapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak tahu? Sepatutnya ialah jangan kata dulu. Lepas tu balik tanya dulu kan. Lepas tu baru ni tak apa. Of course lah kan. Jadi sebab itulah dalam isu ni, adakah kita ni kan wajib bertanya sesuatu benda yang kita tidak tahu? Ya betul. Yang kita tak tahu, kita wajib tanya. Kalau benda tu tak berlaku lagi, tak wajib tanya. Tapi kalau benda tu mungkin sangat akan berlaku, pada masa itulah jadi ada khilaf pendapat sikit lah kan. Adakah kita wajib tanya juga yang mungkin akan berlaku. Jadi pada ketika itu kita sepatutnya, itulah sini duduknya kepentingan kita ni kena belajar. Jangan kira relax je, tak nak belajar je kan. Nanti kan faham kan macam tu. Jadi seterusnya, sesungguhnya obat kepada kesamaran atau kekeliruan itu ialah bertanya. Kan Nabi explain kan dalam hadis ni kan, Nabi kata apa? Fa innama shifaul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat kepada ayyi ni ialah kebodohan lah, ketidaktahuan kan, keconfusion. Obat kepada confusion ialah bertanya. Jadi sebab itulah you all semua yang ada kat sini pun, kalau tak tahu, confused, tanya. Kalau saya tak jawab, minta maaf lah kan, tetapi insya-Allah lah saya cuba jawab kan, insya-Allah kan. Jadi kalau tak tahu, tanya. Itu kesimpulan dia. Kalau tak tanya di sini, tak tanya direct di sini kan, tak apa, tapi tanya di dalam hantar telegram
kepada saya ke, ataupun tanyalah siapa-siapa kan, orang-orang yang bertauliah lah kan, orang yang layak dan sebagainya kan. Jangan tanya Facebook, jangan tanya ke IG, jangan tanya pun orang tak tahu juga, nanti dia pun pening juga kan, insya-Allah kan. Jadi saya kalau setakat saya tahu, saya akan jawab. Jadi insya-Allah, tapi kau tak mesti tanya saya, boleh tanya ramai lagi kan, orang-orang yang alim, orang yang tahu kan, mufti dan sebagainya kan, ustaz-ustaz kan, insya-Allah boleh tanya kan, tak jadi masalah insya-Allah, yang penting tanya. Jadi kemudian tu serunya cerita lagi ni semua cerita pasal bertanya kan. Sesungguhnya memadai dengan dia bertayamun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun explain lah, iaitu memadailah dia ni bertayamun. Siapa sepatutnya kalau dia luka, maka tak perlulah dia ni mandi. Kemudian dan membalut lukanya dengan perca kain. Nabi kata dululah, zaman dulu perca kain kan. Zaman sekarang ni kan ada special lah kan ubatnya, tapi kalau tak ada juga kita kan, kalau dah berlaku tak ada juga, maka gunalah perca kain, tak ada masalah. Okey. Kemudian dia menyapu di atasnya dan membasuh seluruh badannya. Jadi Nabi SAW ajar kat sini kan, iaitu apa, dia sapu atas tu, dia mandi bahagian anggota yang sihat, kemudian tempat yang dia balut tu dia sapu dengan air, kemudian dia bertayamun. Okey, jadi tu cara dia kan. Tapi kita sebut kemarin, kita sebut dalam sesi lepas, iaitu tayamum itu kalau untuk wuduk ialah semasa dia, kalau mandi lain kalau mandi lain, sebab mandi tak ada tertib kan. Kita boleh basuh je mana-mana anggota kita dulu kan, nak basuh tangan dulu ke, nak basuh kaki dulu ke, nak basuh mana dulu, yang penting rata. Lepas ni insya-Allah, lepas ni kita akan belajar tentang bagaimana mandi kan. Tetapi untuk wuduk yang dah kita belajar kemarin dan dah belajar sebelum daripada ni, maka cara dia ialah dia ada tertib. Kita dah baca semalam, iaitu bila kita nak tayamum tu bila kita sampai kepada anggota tu. Bila sampai anggota tu, maka kita pun tayamum. Gitu insya-Allah. Seterusnya, tempoh menyapu di atas al-jabirah dan juga al-insabah. Okey, sekarang kita tengok kan bila masa. Kalau kita sapu atas khuf, ada tempoh masa dia, iaitu 1 hari 1 malam dan juga 3 hari 3 malam, bermula daripada hadas yang berlaku tu. Start daripada hadas, bukan start daripada kita pakai khuf. Itu khuf. Sekarang kita cerita pasal al-jabirah dengan al-insabah. Jadi bilakah kita nak sapu tu? Jadi jawapan dia, insya-Allah kita akan tengok sekejap lagi. Menyapu di atas al-jabirah dan juga insabah tidak mempunyai tempoh yang tertentu. Artinya bolehlah sampai 10 tahun. Boleh. Tak ada masalah. Kalau dia memang wajib pakai. Memang wajib pakai sebab apa? Luka dia tak nak baik-baik kan. Contoh je lah kan. Tapi biasanya orang pakailah ke seminggu ke. Kalau orang pakai simen tu kan, mungkin dia pakai sebulan, 6 bulan ke dan sebagainya. Taklah sampai kiamat Okey, jadi kat sini dia kata kan, menyapu di atas jabirah dan isabah tidak mempunyai tempoh yang tertentu. Bahkan ia berterusan selama mana sakit keuzuran itu masih ada. Jadi kalau orang tu masih sakit, orang tu masih pakai benda tu, maka dia pakai tak ada masalah. Jadi dia boleh sapu selama mana ada. Apabila sakit seperti luka dan patah telah sembuh, maka batallah sapu dan ia wajib dibasuh. Jadi tak bolehlah lepas daripada tu. Kalau dah sembuh lah. Ni sembuh pakai lagi. Doktor kata cabut lah, dia tak nak cabut. Nurse kata cabut lah, tak nak cabut. Maka pada ketika itu sebenarnya dia tak boleh lah. Kalau mandi wajib, dia kena basuh semua anggota tu. Kalau dia wuduk, dia kena basuh anggota wuduk tu. Dia tak boleh dah sapu-sapu atas tu. Okey? Sekiranya tempoh sapu telah tamat, sedangkan dia di dalam keadaan berwuduk. Ni cerita. Tempoh habis lah. Tempoh sapu telah tamat. Tempoh sapu tamat tu bila? Iaitu apabila dia kita kata dia sembuh lah Tapi dia dalam keadaan berwuduk, maka dia wajib sama ada menyapu atau membasuh anggota yang terlibat. Baca betul-betul baca betul-betul, berhati-hati sikit anggota yang dibuang balutan itu dan juga anggota wuduk selepas anggota tersebut mengikut sebagaimana yang diwajibkan, disapu kepala atau basuh seperti kedua tangan. Jadi faham maksud gini kan. Sekarang ni kita kata dia dalam keadaan wuduk ni, tempoh tamat dah, tapi dia masih berwuduk lagi. Dan wuduk yang dia ni misalnya katalah kan dia berwuduk subuh, kemudian dia berwuduk dah, tadi sapu dia kemudian pergi hospital.
Pergi hospital, kemudian pukul 10 lah kata, pukul 10, pukul 11, doktor kata, dah sembuh dah. Buka-buka dah, tak ada dah. Awak boleh buka sekarang. Jadi, tangan lah katanya, tangan. Jadi macam mana? Jadi pada ketika tu, maka kalau dia nak sembahyang zuhur nanti, kalau wuduk dia belum batal maka dia tinggal hanyalah basuh tempat yang ni saja. Dan juga yang selepas daripada tangan. Apa yang selepas daripada tangan? Yang sebelah sini tak payah lah, sebab tak perlu kan. Sebab sebelah sini dia dah basuh dah tadi. Yang sebelah sini, yang dibalut kat sini. Kita cerita yang balut kat sini, balut kat sini saja. Jadi dia pun basuh di sini saja. Sini tak perlu lah, sebab memang dia dah basuh sebelum daripada ni kan. Gitu kan. Jadi cerita kita sini lah. Jadi cerita kita sini ialah apa ni kan? Dia kena basuh ni tangan ni dan juga kena basuh yang selepas daripada tangan. Apa yang selepas daripada tangan? Iaitu sapu kepala dan juga kaki. Sebab dia kira bila terbatal tempoh dia tu, maka dia mesti basuh apa yang selepasnya. Selepas basuh tangan ni dan kemudian apa yang selepas tangan ni. Iaitu ni. Okey. Tu cara dia lah kan yang disebutkan oleh ulama. Okey. Hukum pada jabair sama sahaja. Sama ada yang berkaitan dengan hadas kecil dan juga hadas besar. Kecuali dalam masalah hadas besar. Tadi kita cerita hadas kecil kan. So hadas kecil ini kan dia macam ada aturan kan, ada tertib. Tapi hadas besar tak ada tertib kan. Jadi masalah hadas besar, sekiranya tempoh sapu telah tamat, seperti ia mandi wajib dalam keadaan berbalut. Ini cerita hadas besar orang mandi wajib. Jadi dia kita kata dia berhadas besar. Kemudian dia kata seperti ia mandi wajib dalam keadaan berbalut. Kemudian setelah beberapa hari luka atau patahnya sembuh. Sekarang dia dah mandi wajib tadi dengan bertayamum lah kan, bukan bertayamum, separuh tayamum separuh ni kan. Kemudian dia kata maka ketika itu dia hanya wajib membasuh tempat yang dibalut sahaja dan tidak wajib membasuh seluruh badannya. Jadi sekarang ni tempoh dah habis kan. 5 hari lepas masa tu dia mandi macam tu. Jadi sekarang ni dia pun sampai sekarang pada hari ni 5 hari lepas cerita mandi hadas itu. Jadi sekarang ni dah hilang dah. Hilang apa ni, balutan dia tu dah boleh dibuka. Jadi pada ketika itu kalau kata tangan saja maka dia kena basuh tangan sajalah. Habis, sudah basuh tangan dah kira selesai. Sebab apa? Sebab semua anggota lain dah dimandi sebelum daripada ni. Gitu maka pada ketika itu dia hanya wajib membasuh di tempat yang dibalut sahaja dan tidak wajib membasuh seluruh badannya. Bukan dia kena mandi semua sekali, tak kan? Sebab apa? Sebab tidak ada tertib dalam mandi wajib. Berlainan dengan wuduk, wajib dibasuh atau disapu anggota yang dibuka balutannya dan anggota wuduk yang selepas daripada anggota tersebut. Itu beza sikit. Jadi saya dah sebut tadi, the reason why ialah kerana yang tu ada tertib, yang tu tak ada tertib. Okey? Habis cerita ni. Jadi habis cerita pasal Al-Jabirah, cerita konsep pasal Al-Isabah. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok pula ni kan, kita tengok pula ni hukum pula tentang qada pula. Wajib qada tak wajib qada? Orang dah sembahyang macam tu. Contoh kan, orang tu luka naik motosikal kan, ada accident kan, kemudian patah kaki dia. Masa dia naik motosikal, masa luka tu, dia tu ada wuduk tak ada wuduk agaknya. Itu cerita. Kemudian dia pun kenalah simen tangan dia. Kena simen tangan dia. Tangan dia kat sini katakan simen selama 6 bulan. Selama 6 bulan tu dia mandi wajib ke, kalau kena mandi wajib lah. Kalau perempuan mungkin ada besar ke, jadi kena haid ke dan sebagainya. Ataupun kalau yang biasa ialah dia wuduk, setiap hari dia wuduk tu kan, maka dia sapulah atas simen dia tu kan. Okey, itu okey, no problem. Tapi masalah dia ialah adakah dia kena qada tak selama 6 bulan tu. Ini isu dia yang kita akan bincang. Yang kena sembahyang tu tak memang kena sembahyang. Tapi wajib qada tak kena qada. Sabar tengok. Orang yang memakai balut, orang yang membalut lah kan, simen ke ataupun balut tadi ke dan sebagainya, wajib mengqadakan sembahyangnya pula. Tadi dah sembahyang kan. Habis tu kenapa wajib qada pula? Dalam mazhab Syafi'i dia wajib qada. Wajib mengqadakan. Tapi wajib qada tu adakah segera? Tidak semesti segera. Tidak semesti segera, tapi wajib qada. Dia serupa juga dengan orang yang lupa ke, orang yang tidur ke kan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, orang yang lupa atau orang yang tertidur kemudian dia terbangun, kemudian dia
terlepas sembahyang, adakah dia wajib qada? Ya, wajib qada. Orang yang tinggalkan solat dengan sengaja, malas aku sembahyang hari ni, buat apa? Pergi shopping. Pergi shopping hari ni kan, Zuhur pun tinggal, Asar pun tinggal, Maghrib pun tinggal, Isyak baru balik rumah. Wajib qada tak? Sengaja tu kan, dia tahu dah masuk sembahyang di rumah lah, dia kata. Okay. Orang yang macam tu, dia wajib qada dengan segera. Bila masuk je Asar tu, dia masih belum sembahyang Zuhur dengan sengaja, maka pada ketika tu dia dah berdosa dah kalau dia lambatkan qada. Jadi dia kena qada dengan segera. Itu. Tapi orang yang meninggalkan solat bukan kerana sengaja, tapi kerana apa? Kerana terlupa, ataupun kerana tidur, ataupun jadi orang yang macam tu dia wajib qada tapi tidak segera. Bila-bila pun tak pernah nak qada selama mana dia tak mati lah kan. Okey. Tapi cerita ni, tapi eloknya ialah sunatnya dia qada dengan segera. Tapi ni cerita ni ialah cerita apa ni kan, orang yang balut ni, dia nak ke balut tu? Dia bukan nak balut tu, bukan nak dia kena simen tu kan, tapi itu dah disimen kan. Itu memang keperluan. Jadi pada ketika tu dia selesai daripada dia dah guna apa semua benda tu, adakah dia wajib qada? Jadi jawapan dia ialah dia wajib qada, tetapi bila ada syarat-syarat. Nanti jangan lari dulu, tunggu dulu, duduk dulu, jangan lari. Okey. Jadi wajib dia qada bila, iaitu dia kata wajib mengqadakan sembahyangnya sekiranya ia balut tersebut dalam keadaan salah satu daripada keadaan berikut. Dia wajib qada ni bila in case dalam 3 kes. Dalam 3 kes. Dalam keadaan bukan 3 kes ni, dia tak wajib qada. Jadi sebab itulah kalau nak balut tu kan, seelok-eloknya kan, make sure lah kan benda ni. Make sure. Okey. Make sure apa? Supaya jangan ada salah satu daripada ni. Apa dia? Yang pertama, apabila dia meletakkan balutan itu dalam keadaan tidak suci dan dia uzur, tidak dibenarkan membukanya. Okey. Jadi yang pertama sekali ialah masa dia pakai tu, pakai simen ke, pakai apa tu pakai balutan ke, letakkan balutan tu kan. Pada masa dia letakkan balutan tu atau masa meletakkan simen tu, masa tu dia tidak suci. Artinya dia dalam hadas. Tak kira lah hadas besar ke hadas kecil kan, tapi dia dalam keadaan berhadas. Jadi kalau dia nak pakai balutan, kalau boleh ni, kita kalau boleh kalau nak pakai balutan tu, maka dia berwuduk dulu. Kalau berhadas, ada besar, ada mandi dulu. Itu kan. Tapi kalau perempuan dalam haid macam mana nak tu kan, tu tak boleh lah. Tak ada chance kan. Tapi kalau ni ceritanya, kalau orang tu boleh ambil wuduk dulu sebelum daripada dia pakaikan tu. Gitu itu cerita dia. Itu nombor satu. Jadi bila orang tu kalau pakai tapi dalam keadaan dia ni tidak ni, ini mazhab Syafi'i saya cerita. Kalau bila kita dengar macam ni, masya-Allah beratnya macam ni, berat juga kan. Tapi ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Adalah pendapat-pendapat yang lain dalam mazhab lain, pendapat-pendapat ulama yang lain, ada yang mengatakan ialah tidak wajib qada, walaupun dalam suasana macam mana pun dia ada hadas ke tak ada hadas ke, maka dia tidak wajib qada. Itu ada pendapat lain. Tapi saya nak cerita pada hari ini ialah pendapat dalam mazhab Syafi'i, ialah dia wajib mengqadakan jika sekiranya dia pakai balutan tu, simen tu dan sebagainya tu dalam keadaan dia ni tidak berwuduk. Okey, itu nombor satu. Yang kedua, balutan itu berlaku pada anggota tayamum. Balutan itu berlaku pada anggota tayamum, iaitu muka dan kedua tangan. Pula ni okey. Pada anggota tayamum di mana? Kena muka. Tayamum ni tempat muka kan tak? Gitu. Lepas tu kena juga di mana? Tangan. Ni kan anggota tayamum semua ni. Jadi tiba-tiba tangan ataupun muka tu yang kena. Maka pada ketika tu dia wajib. Walaupun dia dalam keadaan bersuci semasa dia pakai tu. Okey, yang kedua. Yang ketiga, apabila kawasan yang sihat dibalut melebihi kadar balutan pada tempat sakit. Ada juga kes-kes kan, iaitu kan lukanya sikit, lukanya katakan 3 jari ni kan, tapi dibalut sampai ke sini, dia tak boleh buang. Doktor kata tak boleh buang, dia memang kat sini, kena tu kat sini kan, tapi sini sihat. Jadi pada ketika tu doktor balut sampai kat sini, simen sampai kat sini, maka pada ketika tu maka dia kena qada. Kena qada sembahyang dia, kena qada apa yang wajib yang dibuat dengan menggunakan cara tadi tu, cara sapu pada balutan tadi.
Okey, jadi nampak je, banyaklah kan, macam itu rasa macam berat sikit lah. So ini adalah, saya sebutkan sekali lagi, ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. So insya-Allah kalaulah misalnya kata kan, kita tengoklah ada keberatan kan, dan masalah ni, dan mungkin kita jumpa juga kan dalam kitab-kitab ataupun dalam panduan-panduan hospital dan sebagainya disebut lain daripada pendapat ni, itu adalah mungkin dia berdasarkan kepada pandangan yang dibuat oleh ulama lain untuk meringankan. Ada pandangan lain yang mungkin lebih ringan sikit untuk meringankan kepada orang yang dah malas sembahyang seperti kita pada masa ini kan. Okey, jadi itulah lebih kurang insya-Allah pembacaan kita tentang Al-Jabair dan juga Al-Asaib. Jadi insya-Allah seterusnya ialah kita akan masuk tentang Al-Mandi, bukan nasi mandi, bukan nasi mandi daripada Yaman, tapi kita akan masuk tentang bab mandi, hukum dan juga jenis-jenis mandi, yang muka surat 86 insya-Allah. Jadi oleh kerana ni adalah tajuk baru, jadi saya rasa cukuplah setakat ni dulu insya-Allah. So, siapa-siapa yang bertanya di Facebook tu, hari ni saya minta maaf kan tak sempat nak jawab, tapi insya-Allah saya akan jawab dalam Facebook juga insya-Allah. Saya akan cuba jawab insya-Allah dalam Facebook ataupun personal insya-Allah. Kalau ada soalan personal di Telegram, jadi jangan jangan sedih, boleh hantar dekat Telegram juga, Telegram saya 011280809612, hantar ke Telegram tu, saya akan jawab insya-Allah. Aku qauli hadza, setakat itu saja untuk kali ini. Jangan lupa insya-Allah sharekan dengan kawan-kawan lain, dan juga insya-Allah recording ini akan ada di YouTube insya-Allah. Setakat itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang daripada saya. Selamat berpuasa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.